Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahu Akbar ya Hakim ya Hakim ya Rahim. Amin. Okey, Muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Muallim awak takkan dengar. Jadi untuk sementara waktu ni, Muallim tutup dulu semua mikrofon. Muallim ajar dulu kepada awak. Nanti kalau awak ada soalan, awak boleh buka mikrofon, awak boleh tanya soalan. Okey, buka buku teks BM, muka surat 69. Buku teks BM, muka surat 69. Okey, hari ini kita masuk dengan unit yang baru, unit ke-11, kesenian dihargai. Okey, tajuk dia kesenian dihargai. Tajuk dia ialah unitnya rumah kutai. Rumah kutai tu rumah yang macam mana? Ni yang dalam gambar ni. Awak tengok, inilah rumah kutai. Ini dipanggil rumah kutai. Okey, mari kita tengok satu persatu berkaitan dengan rumah kutai. Kenapa dengan rumah kutai ni? Berasal dari mana ni? Okey, rumah kutai seperti yang awak tengok dalam gambar, inilah rumah kutai. Bentuk dia macam ni, rumah yang zaman dulu punya. Okey, tengok, dia bagi tahu dalam info yang kotak merah ni. Rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah kutai ni berada di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah mana dekat Perak? Dekat Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Ini tiga tempat ni. Rumah kutai ni berada di Perak, di daerah Hilir Perak, Perak Tengah dan juga Kuala Kangsar. Okey, mari tengok pula yang kotak warna purple dia bagi ni. Idea tersurat. Hari ini dalam buku teks ni, Muallim terangkan kepada awak berkaitan dengan idea tersurat dan juga idea tersirat. Hari itu Muallim dah ajar kepada awak apa itu idea tersurat, apa itu idea tersirat. Ingat lagi ke tak? Ingat, idea tersurat dia berada di dalam petikan. Ingat, idea tersurat ada dalam petikan. Awak perlu cari sahaja dan tulis balik jawapan kalau dia nak. Itu idea tersurat. Berada di dalam petikan, cari sahaja. Itu kalau tersurat. Tapi kalau idea tersirat, dia tak ada dalam petikan. Awak kena fikir sendiri. Idea tersirat. Ini ingat yang tu. Kena bezakan antara dua tu. Okey, dalam petikan ni, idea tersurat dia dah bagi dah. Yang warna merah ni, dia buat anak panah warna kuning tu kat bawah. Jadi yang kotak purple 3 ni, inilah idea tersurat. Ingat, idea tersurat ada dalam petikan. Jadi dalam petikan ni, dia bagi berkaitan dengan rumah kutai ada 3 isi tersurat. Idea tersurat.
Okey, yang pertama, rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada buluh, anyaman buluh. Rumah kutai berasal di Perak. Dia rumah macam ni ada kat Perak je. Dan rumah kutai ni diperbuat daripada apa? Dia diperbuat daripada kayu. Asal dia tengok kayu, semua kayu. Ini rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya diperbuat daripada anyaman buluh. Dia punya rumah ni diperbuat daripada kayu. Tengok kat tepi ni, dia punya dinding semua sebagainya ni diperbuat daripada kayu rumah ni. Assalamualaikum muallim. Waalaikumsalam Sumayah. Buka buku teks muka surat 69. Okey, rumah kutai diperbuat daripada kayu. Tengok tangga dia, dia punya tingkap, atap dia pun diperbuat semua kayu. Tapi dinding diperbuat daripada buluh, anyaman buluh. Tengok dinding dia ni. Ini semua diperbuat daripada anyaman buluh. Itu yang pertama berkaitan dengan rumah kutai. Diperbuat daripada kayu dan juga dindingnya daripada anyaman buluh. Okey, isi idea tersurat yang kedua berkaitan dengan rumah kutai. Bumbung rumah menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Yang pertama dia bagi tahu rumah kutai ni diperbuat daripada kayu dan dindingnya diperbuat daripada anyaman buluh. Itu dinding dia. Tengok ni dinding dia, anyaman buluh. Untuk yang kedua, bumbung rumah dia menggunakan atap daun rumbia. Atap ni, bumbung rumah ni diperbuat menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Manusia yang sendiri anyam dengan cantiknya berkaitan dengan rumah kutai. Dan idea tersurat yang ketiga pula ialah rumah ini bertiang tinggi. Tengok rumah ni. Dekat bawah ni dia ada ruang lagi. Tengok dia tinggi-tinggi dia punya tiang-tiang ni. Tengok tinggi-tinggi dia perbuat. Itu rumah kutai. Itu berkaitan dengan rumah kutai. Ingat, idea tersurat berada di dalam petikan. Ini semua idea tersurat. 1, 2, 3 yang dalam kotak purple ni. Ini idea tersurat. Kena ingat yang tu, idea tersurat ada dalam petikan. Awak hanya perlu cari sahaja. Itu berkaitan dengan idea tersurat rumah kutai. Okey, mari kita tengok pula. Kita cuba cari pula. Tadi kita dah cari idea tersurat. Sekarang ni kita cari pula idea tersirat. Apa itu idea tersirat? Okey, sekejap. Assalamualaikum muallim. Maaf saya lambat. Waalaikumsalam. Tak apa. Buka buku teks muka surat 69. Okey, tadi Muali dah terangkan kepada awak berkaitan dengan idea tersurat. Sekarang ni kita cuba cari pula idea tersirat. Okey, ini dalam petikan ni perbualan di antara siapa? Tengok ni, rumah dia bagi nama Yahya. Yahya, ini Yahya dan ini kawan-kawan Yahya, kawan-kawan sekelas dia. Okey, mari kita tengok perbualan di antara Yahya dan kawan-kawannya. Okey, ini yang pertama. Kawan-kawan, ini rumah apa? Dia tanya kawan-kawan dia, dia tunjuk ke gambar ni. Dia tanya, kawan-kawan, ini rumah apa? Jadi kawan dia yang ini pun cakaplah, yang perempuan ni bagi tahu, ini rumah kutai. Rumah kutai yang tadi dekat atas tadi, Muhammad terangkan kepada awak tadi. Dan yang kedua, Yahya pun tanya lagi, mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Tengok, yang diperbuat daripada kayu, dindingnya diperbuat daripada anyaman buluh. Jawapan dia ada dekat mana? Jawapan dia ada dekat atas tadi. Dia dah bagi dah tadi. Ini semua idea tersurat dia. Dia dah bagi dah tu. Kat sini dia bagi dah. Diperbuat daripada kayu, dinding daripada buluh. Jadi dia bagi tahu balik dekat sini.
Dia tanya balik, mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Itu idea tersurat dia. Dia bagi tahu dekat atas ni dah ada dah. Lepas tu kawan dia yang perempuan ni pun bagi tahu pula. Dia bagi tahu, pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Ingat, ini rumah yang lama punya, rumah zaman lama punya. Jadi dia tak macam sekarang kita diperbuat daripada simen bagai tu. Jadi rumah lama-lama semua diperbuat daripada kayu. Dan kenapa dia diperbuat daripada kayu dan anyamannya daripada buluh? Kat sini kawan lagi beritahu, pada pendapat saya mungkin kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Dekat Perak ni mungkin kayu dan buluh tu ada banyak dekat sana. Jadi sebab tu orang-orang kat Perak dia menggunakan bahan-bahan ini daripada kayu dan buluh. Okey, yang ketiga pula, Yahya bagi tahu. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Yang kat sini yang kedua ni. Atap daun rumbia, bumbung rumah. Dia bagi tahu balik dekat sini. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu suasana di dalam rumah, apa kebaikan dia? Itulah yang kita kena cari tentang idea tersirat dia. Idea tersirat dia tak ada dalam petikan. Jadi tapi kita tengok kepada idea tersurat dia. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu suasana di dalam rumah mungkin akan sejuk. Sebab apa? Diperbuat daripada atap daun rumbia. Jadi mungkin suasana rumah tu dia akan menjadi sejuk. Ataupun mungkin juga boleh jadi dia gelap. Lepas tu kawan dia yang ni pun tanya pula, apakah sebab rumah ini bertiang tinggi? Bertiang tinggi dekat sini. Dia bagi tahu dah, bertiang tinggi. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi? Jadi Yahya pun bagi tahu, pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Siapa tahu kenapa rumah Kutai ini bertiang tinggi? Mungkin zaman dulu dekat Perak ni dia ada banyak berlakunya banjir. Jadi sebab itulah, mungkin sebab itu jugalah kenapa mereka orang-orang Perak ni dia buat rumah dia tinggi. Tengok tinggi rumah dia ni. Dekat bawah ni ada ruang lagi kosong. Mungkin sebab itulah dia buat rumah tinggi untuk mengelakkan daripada rumah masuk air kalau banjir. Okey, setakat ni semua faham berkaitan dengan muka surat 69? Faham? Okey, tengok pula muka surat 70. Buku teks muka surat 70. Tengok pula. Hari ni muka surat 70 ni Muallim dah beritahu tentang nilai murni. Apa yang dimaksudkan dengan nilai murni ni? Nilai murni ni maksud dia nilai-nilai yang baik. Apa contoh dia nilai yang baik? Ada banyak nilai yang baik. Contoh dia ada rajin, ada bertanggungjawab, ada jujur, amanah. Banyak lagi nilai-nilai murni ada. Ada mungkin juga baik hati. Itu yang dimaksudkan dengan nilai murni. Sikap yang baik. Contoh dia rajin. Rajin ni sikap yang baik. Bertanggungjawab, sikap yang baik. Jujur, amanah, baik hati. Ada banyak lagi nilai-nilai murni. Okey, dalam petikan muka surat ini, dan dalam kotak ni, ini ia nilai lirik lagu Lompat Si Katak Lompat. Siapa pernah dengar lagu ni? Lompat Si Katak Lompat. Saya Muallim. Lompat si katak lompat. Okey, mari Muallim tunjukkan. Okey, Muallim tunjukkan kepada awak ni. Contoh lagu, mari kita dengar lagu. Dengar atas lagu suara. Bunyi tak lagu? Tak dengar. Dengar tak? Tak dengar. Dengar tak? Dengar tak? Tak dengar sebab dia orang bising. Tak dengar? Tak, memang tak ada suara. Memang tak ada suara. Tak ada suara, tak ada suara. Muallim pasang bunyi Memang tak je ni. dengar apa-apa. Tak ada apa-apa pun.
Memang tak dengar? Dia orang bising. Memang tak bunyi langsung ke atau sebab bising? Memang tak bunyi langsung. Bising. Tak bunyi Memang tak langsung. bunyi langsung, Malim. Betul-betul tak ada suara. Memang tak ada suara. Memang tak ada. Mualim pun tak tahulah kenapa. Tak bunyi Mualim pun tak tahulah kenapa dia. Malim, kalau di Rabai kod mute. Bising apa? Baru tu. Baru Okey, Mualim tunjukkan sekali lagi. Dengar tak suara? Tak bunyi? Tak dengar? Tak dengar? tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Mualim pun tak tahulah kenapa dia tak bunyi. Okey, tapi semua tahu kan macam mana bunyi lagu Lompat Si Katak Lompat? Kenapa saya dengar? Tahu, kita tahu. Cuba nyanyi. Saya dengar. Lompat si katak lompat. Hantu tak pandai lompat. Hantu, mana ada hantu? Tengok lirik lagu dia. Katak tak pandai lompat. Kenapa hidung? Kok dia hidung? Lompat si katak lompat. Semua tahu kan lompat si katak lompat. Macam Upin. Malim, Upin ada dalam buku teks, buku suara. Dalam buku teks ada. Buka muka 70. Lompat si katak lompat. Kena pandai lompat. Okey, awak memang tak dengar. Condor tak pandai lompat. Okey, Mualim tak tahu kenapa tak bunyi. Dengar tak? Dengar tadi. Okey dah, nak dengar lagu ke tak nak? Nak dengar lagu semua diam. Semua diam. Okey, semua diam. Mualim pasang lagu ni, awak tengok, awak dengar lagu sambil tengok lirik lagu yang dalam buku teks awak tu. Adik semula Mualim. Ya, sabar. Dengar tak? Tengok lirik lagu dalam buku teks awak muka surat 70 tu. Si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah adik, cepat bangun pagi-pagi. Lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah adik, cepat bangun pagi-pagi. Kalau adik malas lagi, malas bangun pagi. La 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 la, nanti kita rugi. Lompat si katak lompat, lompat tepi perigi. Cepatlah adik, cepatlah pergi mengaji. Lompat si katak lompat, lompat tepi perigi. Cepatlah adik, cepatlah pergi mengaji. Kalau kita rajin usaha, tentu kita berjaya. La 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 la, hidup aman bahagia. Kalau adik tidak malas, rajin setiap hari. La 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 la, tentu usaha berjaya. Lompat si katak lompat, lompat di tepi bayar. Cepatlah adik, cepatlah
Alim, katak mana boleh mengaji? Tak apa, nanti tengok dulu. Okey, tadi kita dah dengar tentang lagu katak lompat si katak lompat. Okey, dalam buku teks awak tu, dalam lirik lagu yang dibagi ni, dalam lagu yang awak dengar tadi, itu bukan sekadar lagu semata. Dalam lirik lagu tu ada nilai-nilai murni yang nak disampaikan oleh penulis lirik kepada kita sebagai pendengar. Okey, mari kita tengok rangkap yang pertama. Okey, tajuk lagu dia Lompat si Katak Lompat. Okey, tengok. Dalam rangkap yang pertama ni ada nilai-nilai murni. Ya. Ni lagu masa dulu ke? Ya. Okey, dengar dulu mak diterangkan kepada awak. Okey, dalam lirik lagu tu dia ada nilai murni yang nak disampaikan kepada kita sebagai pendengar. Okey, mari kita tengok dengan rangkap yang pertama. Dia bagi tahu nilai murni apa yang nak dibagi tahu. Okey, lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi, cepatlah adik cepat, cepatlah bangun pagi. Okey, nilai yang nak disampaikan dalam rangkap yang pertama ialah tentang apa? Tentang menghargai masa. Dia bagi tahu apa? Cepatlah adik cepat, cepatlah bangun pagi. Kita kena bangun pagi. Jangan pukul 12 baru bangun. Itu sebab apa? Kita membazir masa. Sedangkan pagi-pagi kita boleh buat banyak benda. Itu maksud dia menghargai masa. Okey, jadi rangkap yang pertama dia bagi tahu kepada kita untuk menghargai masa. Itu nilai murni, nilai-nilai yang baik. Maklim, adik kita kan tidur kan malam sampai petang tak bangun. Tak boleh, tak elok. Itu tidak menghargai masa. Okey, rangkap yang kedua pula. Rangkap yang kedua dia beritahu tentang apa? Rangkap yang kedua. Okey, rangkap yang kedua. Apa nilai murni yang nak disampaikan? Okey, dia bagi tahu kalau adik malas lagi, malas bangun pagi, nanti kita rugi. Dia bagi tahu kalau adik malas lagi, malas apa? Malas bangun pagi, nanti kita rugi. Rugi siapa yang bangun lewat-lewat. Jadi dalam rangkaian yang kedua ni nilai apa yang nak disampaikan? Dia nak bagi tahu tentang hemah tinggi. Nilai yang baik, berhemah tinggi. Okey, setakat ni semua boleh jelas lagi? Okey, kita tengok pula dengan rangkap yang ketiga. Rangkap ketiga dia cakap apa? Lompat si katak lompat, lompat tepi pergi, cepatlah adik cepat, cepatlah pergi mengaji. Rangkap ketiga dia bagi tahu kepada kita supaya apa? Supaya kita mengaji. Tak nampak ada yang bawah tu. Kita apa? Kita tengok rangkap yang ketiga dulu. Tak nampak. Rangkap yang ketiga dia bagi tahu cepatlah pergi mengaji. Okey, dalam rangkap ketiga nilai murni apa yang nak beritahu kepada kita tentang rajin, kerajinan. Boleh nak pergi tandas? Silakan. Kerajinan, kita kena rajin mengaji. Jangan malas membaca Quran. Kita kena rajin. Tak boleh malas-malas. Siapa yang malas nanti dia rugi. Itu rangkap yang ketiga. Okey, rangkap yang keempat pula. Dia berkata tentang apa pula? Kalau kita rajin usaha, tentu kita berjaya. Hidup aman, bahagia. Jadi kat sini kita akan berjaya jika apa? Jika kita berusaha. Kat sini dia bagi tahulah ni. Kalau kita rajin usaha, kita akan berjaya. Jadi kat sini kita akan berjaya jika rajin berusaha. Itu nilai murni dia. Okey, rangkap yang seterusnya. Yang ni pula. Kalau adik tidak malas, rajin tiap hari, tentu usaha jaya. Jadi rangkap yang ketiga, nilai apa yang nak bagi tahu? Kalau adik tidak malas, rajin setiap hari, tentu usaha jaya. Maksud dia sama, lebih kurang je macam yang dekat atas ni.
Kita akan berjaya jika kita rajin berusaha. Itu maksud dia. Okey, setakat ni semua okey? Okey. Okey, rangkap yang terakhir. Lompat si katak lompat. Lompatlah di tepi paya. Cepatlah adik cepat. Cepatlah pergi belajar. Jadi nilai murni apa nak bagi tahu? Belum lagi. Atas tu belum lagi. Nilai murni apa yang kat sini dia bagi tahu? Cepatlah adik cepat. Cepatlah pergi belajar. Kita kena rajin. Rajin apa? Rajin belajar. Tak boleh malas-malas. Boleh? Boleh. Okey, setakat ni semua jelas. Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Okey, kalau... Malim. Ya? Nak ulang lagu tadi? Nak ulang lagu tadi. Okey, tak apa. Sebelum tu, kerja rumah awak hari ini. Buka buku aktiviti. Okey. Buka surat 77. Buka buku aktiviti. Tanda buku teks dalam buku awak ni. Kerja rumah hari ini muka surat 77, 78, 79 dan 80. Malim. Okey, tanda dulu dalam buku awak kerja rumah hari ini muka surat 77, 78, 79 dan 80. Kerja rumah hari ini muka surat ini ada 3. 79 dan 80. Ada 4 muka surat. Jangan lupa siapkan kerja rumah. Dah siap nanti dah siap nanti hantar kepada Malim untuk Malim cek. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, ada soalan lagi? Ya. Tadi masa tengok ada dengar suara dia lambat sikit. Internet pun lambat sikit. Okey, ada siapa nak tanya soalan lagi? boleh. Tak ada. Ya. Ya, Aziz. Malim. Ya. Yang tadi tu yang lagu tadi tu kita ikut baca tadi. Lompat si kata lompat kita nyanyi. Kena baca, tengok lirik lagu tu apa yang dia cuba sampaikan. Ya. Tadi masih kita ikut masih kita ikut tadi kita mute tapi kita cakap tu ada panjang. Okey. Mari tunjukkan kepada awak satu sekali lagi berkaitan dengan lagu tadi. Siapa nak dengar lagu tadi? Nak, saya. Okey, jap. Mari buka balik. Okey, awak dengar lagu tadi. Awak buka buku teks awak tadi tu. Awak tengok lirik lagu dia. Silakan. Awak tengok lirik lagu dia. Cuba ambil nilai-nilai murni yang ada dalam petikan tu. Mali kata nak buka lagu. Ya, nak buka ni. Lompat si katak lompat. Ini sama-sama. Cepatlah adik cepat bangun pagi-pagi. Lompat si katak lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah Awak tengok lirik lagu dia, apa nilai murni yang disampaikan dalam lirik lagu tu. Cepat bangun. Malas bangun pagi. La nanti kita rugi. Lompat si katak lompat Lompatlah adik cepatlah pergi mengaji. Lompat si katak lompat tepi beri
aman bahagia. Kalau adik tidak malas, rajin setiap hari. La 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 la, la 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 la. Jaya, lompat kata lompat, lompat di tepi bayar. Cepatlah adik, cepat, cepat pergi belajar. Lompat di kata lompat, lompat di tepi bayar. Cepatlah adik, cepat, cepatlah pergi belajar. Okey, habis dah. Baik. Okey, itu saja kelas kita untuk malam ini. Asal masa tu Malim. The HAR masa yang setiap Dia tertinggal perkataan tu. Okey, ada siapa nak tanya soalan sebelum kita habiskan kelas kita? ada. Ada kerja rumah, jangan lupa siapkan muka surat 77, 78, 79 dan 80. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sajalah kelas kita. Assalamualaikum Kita Malim. tutup kelas kita dengan doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa bil Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye.